sejarah. Kisah teragung Baginda Rasulullah. Dialah Muhammad, utusan Allah, pembawa rahmat sekalian umat. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Makda Channel. Baiklah murid-murid sekalian, tajuk sirah kita pada hari ini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung. Sebelum itu, Ustazah nak tanya dulu, apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Apakah yang dimaksudkan dengan pemimpin? Pemimpin bermaksud individu yang bertanggungjawab menerajui sesuatu organisasi. Itulah maksud pemimpin. Jom kita mengetahui apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dilantik sebagai pemimpin negara. Kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda merupakan seorang yang sangat amanah dan sangat menepati masa. Baginda merupakan seorang yang kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sentiasa menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa menjaga hubungan dengan manusia. Tutur kata dan adab sopan baginda amat baginda menjaganya. Serta baginda merupakan seorang yang sangat penyayang dan merendah diri. Baginda juga seorang yang bertanggungjawab, menghormati orang lain, suka membantu orang lain, dan baginda semestinya seorang yang menghindari perkara yang sia-sia. Di samping itu, baginda juga sangat mengasihi orang tua dan kanak-kanak. Seorang yang sangat penyabar, sentiasa bercakap benar sehingga digelarkan sebagai Al-Amin. Dan baginda seorang yang suka bersedekah, tenang dan sangat pemaaf. Kerana kepribadian dan sifat mulia yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah yang menyebabkan baginda diiktiraf sebagai pemimpin teragung oleh masyarakat Islam dan bukan Islam. Apakah peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin? Mari kita pelajarinya bersama-sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan pemimpin masyarakat. Baginda telah menyatukan masyarakat Madinah yang berbilang agama dan kaum. Menyemai sikap
hormat menghormati dan toleransi dalam masyarakat. Baginda juga bergandeng bahu antara pemimpin dengan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dan paksaan terhadap rakyatnya. Baginda membentuk nilai murni dalam masyarakat Arab ketika dahulu dan menjadikan masjid pusat dakwah dan kegiatan masyarakat Islam. Serta baginda juga telah menjadikan setiap individu bertanggungjawab mempertahankan negara Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera. Peranan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua tentera tidak dapat disangkal lagi. Nabi Muhammad menghulurkan perdamaian dengan kabilah-kabilah di negara luar. Di samping itu, Nabi Muhammad SAW sering merancang strategi peperangan yang hebat. Baginda juga mengetuai peperangan menentang musuh dengan tenang dan bijaksana. Sentiasa menjaga adab ketika berperang, seperti tidak merosakkan bangunan-bangunan dan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ketua hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menjadikan Al-Quran dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sebagai asas menjatuhkan hukuman. Adil dan saksama serta berpendirian tegas adalah sikap baginda. Baginda juga menjatuhkan hukuman berdasarkan bukti dan saksi tanpa pilih kasih. Wow, hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan? Seterusnya, sifat kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terselah sebagai perancang ekonomi negara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapuskan dasar ekonomi jahiliyah yang mana dasar tersebut telah merosakkan ekonomi masyarakat Arab pada masa tersebut. Baginda telah mewujudkan dasar ekonomi Islam yang adil. Baginda juga memungut zakat daripada mereka yang wajib mengeluarkannya. Kemudian, baginda telah mengagihkan zakat kepada yang layak. Selain itu, baginda juga telah membasmi segala bentuk penindasan seperti riba, rasuah dan penipuan. Apabila Rasulullah mengambil alih sebagai perancang ekonomi negara, maka ekonomi negara pada masa itu menjadi sangat hebat. Ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin yang unggul pernah diceritakan dalam peperangan Khandaq, yang mana kaum musyrikin Makkah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dapat menghentikan dakwah baginda. Berita ini
telah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggali parit bersama-sama. Begitulah pemimpin yang adil, buat kerja sama-sama dengan rakyat. Kemudian apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin pula. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka berpihak kepada musuh. Masya Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat mohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan baginda merancang strategi yang baru untuk menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, berlakunya angin kencang yang telah merobohkan kemah-kemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerun dan takut, lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini. Kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku ketua negara Madinah pada masa itu bertindak dengan tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah tersebut. Mereka telah dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Dan akhirnya kaum muslimin terselamat dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala di samping kebijaksanaan Nabi Muhammad menghadapi situasi tersebut. Hebat kan pemimpin agung kita? Iktibar daripada kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin. Seorang pemimpin mestilah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Serta seorang pemimpin haruslah menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Seterusnya, pemimpin yang baik itu haruslah menjalin hubungan baik dengan kaum muslim dan bukan muslim. Di samping berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan yang terbaik, bukan hanya keputusan dia sahaja yang perlu diterima. Kemudian, pemimpin yang baik itu haruslah tenang
tabah dan sabar menghadapi segala ujian dan dugaan. Serta dia perlu tegas, adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Pemimpin yang baik juga tidak boleh berputus asa dan perlulah banyak bermunajat memohon pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala serta perlu memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang lain yang dipimpinnya. Demikianlah anak-anak sekalian, kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin yang agung. Mudah-mudahan kita semua dapat mempelajari sedikit dan mencontohi akhlak Nabi sebagai seorang pemimpin yang boleh kita aplikasikan di dalam kehidupan kita seharian. Baiklah murid-murid sekalian, sehingga kita berjumpa lagi dalam tajuk yang lain pula. Sampaikan ilmu walaupun satu dariku untukmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.